Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana fi kitabihi bis-sadaqah wa da'ana ilaiha wa hathana 'alaiha wa usalli wa usallimu 'alal mab'usi rahmatan lil 'alamin alladzi amarana bis-sadaqati wa hathana 'alaiha. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis dan juga pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, imam-imam Masjid Al-Ma'sum, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini, malam ini, kita dapat bersama dalam masjid kita ini dalam program ilmu untuk menambahkan kepahaman kita, meningkatkan ketakwaan kita dan juga untuk mengambil satu pendekatan yang baik, menambahkan bekalan kita ke akhirat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bila kita hidup di atas dunia, maka hidup dia berwaktu. Sebagaimana berlalunya masa, satu hari bermakna semakin pendek umur kita, semakin dekat kita kepada kematian. Sebagai seorang Muslim, orang yang beriman, kita akan percaya kita akan melalui 3 fasa kehidupan. Yang sekarang ni dia panggil hidup di alam dunia. Hidup di alam dunia, untuk apa kita di sini? Allah Ta'ala hidupkan kita di atas dunia ini, dia panggil dunia darul ibtila. Dunia negeri ujian. Allah SWT nak uji kita, nak tengok kita setara mana kita dengan dia. Dalam surah yang selalu kita baca tiap-tiap malam, iaitulah surah Al-Mulk. Baca ke tidak? Baca dah tak? Alhamdulillah. Kalau tak baca lagi, kena baca. Tanya tu bukan tanya nak suruh, dia panggil. Tanya sambil suruh. Kalau hak baca dah, alhamdulillah, teruskan. Yang tak baca lagi, kena baca. Hak baca jaga-jaga, banyak sikit. Setiap malam kita baca. Dia panggil surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sambung. Itu tanda baca dah tu. Dia boleh sambung ni, maknanya ingat dah tu tak? Alhamdulillah. Pasal tu kalau di setengah-setengah masjid di sebelah bandar tu, dia photostat siap dah surah. Tiap-tiap malam dia bakat baca. Kita kata tak save photostat. Tapi nak suruh apa? Ingat. Dia kata nak ingat apa? Nak ngapa dak lagi? Kata kenapa? Tapi kalau kita duduk pegang dengan photostat tu, rasa pak mati dah. Pakat tak ngapa dah. Jadi kalau kita hafal surah Al-Mulk ni, berapa ayat dia ada? Siapa dia ingat? Berapa? Banyak ke sikit? 30. Sikit. Tapi kalau tak hafal, tak ingat juga dah. Kita cuba. Satu ayat, satu hari. Pagi sampai ke malam kagak, tak ingat seayat. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis rasa. Ingat dah tu kan? Yang kita naknya biar. Yang kita naknya Allah Taala sebut allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, aku nak uji, nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Itu tujuan medan hidup kita atas dunia ni. Allah nak suruh kita buat amalan yang diredai, yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama tafsir, amalan itu jadi baik dengan 2 perkara.
Tanda tuan-tuan. Lepas ni kita tanya. Amalan kita jadi baik dengan dua sebab. Yang pertama, kita buat kerana Allah. Dia panggil ikhlas. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau tak ada ikhlas, tak usah cakap baik. Saya ni baik tapi tidak ikhlas, tak jadi juga. Yang kedua, syarat yang kedua dia panggil mutaba'ah. Awana mutaba'ah, ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu nama dia mutaba'ah. Boleh bahasa sekali-sekala biar bunyi Arab kat kita ni tak? Apa makna mutaba'ah? Mutaba'ah ni maknanya ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat qabulul amal. Oh, saya solat tadi ikhlas sungguh. Tak apa ni, khusyuk sengoti-ngoti. Tapi sembahyang maghrib 4 rakaat, jadi ke tidak? Sebab apa tak jadi? Sebab menyalahi apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itulah kata di para ulama salaf, amalan yang soleh itu, yang baik itu, iaitulah yang ikhlas ikut peraturan yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita hidup di atas dunia, Allah nak suruh kita beribadat. Ibadat kita ni beberapa kategori ibadat. Ada ibadat dengan tubuh kita. Ada ibadat dengan semua, tubuhnya, dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan segala-galanya. Dan ada ibadat dengan harta. Kan? Maka ibadat yang merangkumi banyak perkara, iaitulah solat. Dalam semaya kita ni tubuh kena bergerak, lidah kena baca, kan? Kemudian hati kena khusyuk, itu dipanggil pelbagai. Ada ibadat tubuh ya. Apa dia? Puasa. Ulama kata takrif puasa itu menahan diri daripada makan dan minum, daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Maknanya siapa dia tak makan, dia niat malam tu dia tak makan, puasa dah tu. Tak kira dia tidur ke, dia tak tidur ke. Ada setengah orang kata, saya kalau puasa saya tidur, bangun solat tidur pula. Puasa. Tapi puasa maknanya jadilah puasa dia tu kan. Ada ibadat yang tak terlibat dengan tubuh, dia panggil terlibat dengan harta. Apa dia? Zakat. Maka demikianlah kita hidup atas dunia ni, ada kita beribadat dengan tubuh kita, ada kita beribadat dengan harta kita, dan ada kita beribadat dengan niat kita macam-macam. Maka bila kita sebut di sini, para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih, masjid kita pilih, hebatnya sedekah ataupun dipanggil ajaibus sedekah. Sedekah ini satu amalan yang hebat. Sebab apa orang boleh sedekah dikatakan hebat? Sebab apa? Nak dengar jawapan ni. Siapa boleh jawab? Kenapa orang boleh sedekah kita kata itu manusia hebat? Jawab. Kita bagi zul 1 2 3, kumpul yang mana? Jangan muslimat jawab jauh dah. Nah. Sebab apa? Sebab manusia dengan harta ni sayang ke tak sayang? Kalau kata saya tak sayang harta, buat tu dia panggil dah. Allah Taala sebut yuhibbunal mala hubban jamma. Naluri manusia sayang kepada harta ni, saya sengoti-ngoti. Tapi bila kita dengar Allah SWT sebut siapa dia sedekah pahala sekian, tiba-tiba kita boleh keluarkan harta yang kita sayang, kita masuk infak fisabilillah, masuk dalam tabur masjid ke, pergi bagi makan pada orang miskin, pergi bantu orang susah sana sini. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata as-sadaqatu burhan. Pendek ya hadis ni, tanda hadis ni, as-sadaqatu burhan. Apa makna? Sedekah itu tanda orang itu yakin, beriman dengan kata apa ni, dengan janji, dengan pahala yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna as-sadaqatu burhan. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Nabi duduk di masjid, tiba-tiba datang satu kumpulan mari daripada kabilah Mudar. Mari bawa dengan pedangnya, dengan bajunya, lusuh baju dia. Mana nampak sangat kemiskinan dia tu. Bajunya lusuh.
nampak sangat durun syadid, keperluan hajatnya sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedih bila tengok umat dia dalam keadaan semikian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat, tasaddaqu qabla an tasaddaqu. Sedap bahasa Arab ni. Nabi kata, sedekahlah kamu sebelum kamu tak boleh sedekah. Bila kita tak boleh sedekah? Bila kita mati. Mati nak sedekah apa, kita sudah mati. Nah, tunggu orang sedekah kita. Maknanya musdekah waktu kamu masih lagi ada. Masih lagi sihat wal afiat. Masih lagi segar mega, masih lagi berminat dengan harta. Kita sedekah waktu itu dia panggil waktu sedekah yang afdal. Tasaddaq wa anta sahihun syahih, Nabi kata. Sedekah yang afdal tu kita sedekah waktu kita sihat molek, waktu kita sayang ke harta, kita boleh sedekah ketika itu, hebat. Maka Nabi kata, liya tasaddaq ar-rajulu min dinari. Siapa dia ada dinar, mari. Siapa dia ada dirham, ambil. Mana kalau dinar ni duit emas, kan? Siapa dia ada makanan, bawa mari. Bur, syair, gandum, bali, siapa dia ada buah tamar, bawa mari. Maka salah seorang daripada para sahabat radhiyallahu anhu, dia cerdik. Dia ambil kain dia ni, dia pergi letak tengah masjid. Macam kita kat derma kilat. Nah, ini. Mana sistem derma kilat ni sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni letak buka kain situ, orang pakat mari, ada hok mari letak duit, ada yang letak makanan, ada yang letak pakaian. Sebab dia tengok ke ni rombongan muda hok mari tadi sangat miskin, maka letak. Sehingga bertimbung dengan makanannya, dengan pakaiannya, dengan duit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gembira. Sebab secepatnya para sahabat radhiyallahu anhum tasaddaq, sedekah dengan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia hidupkan satu sunnah yang baik. Sedekah ni sunnah yang baik ke tidak? Baik. Kita tengok orang tak apa sedekah, kita buat tabur, letak macam sahabat tadi, letak kain, orang pakat mari letak belakang. Maka dia boleh pahala, dan boleh pahala setiap orang sedekah tu boleh pahala kepada dia tanpa mengurangkan pahala orang sedekah. Kita ni kalau orang kempen, kita sedekah. Kita boleh 90, jo kempen boleh 10. Tak mahu saya lah kata. Nah. Nabi kata lah, min ghairi an yanqusa min ujurihim, pahala tidak kurang. Tapi kita tukar kempen, boleh pahala yang sama juga. Ini untungnya kita anjurkan benda-benda yang baik. Contohnya kita tengok, nak suruh jadi apa, semangat orang mari masjid ramai-ramai. Kita pun anjurkan satu benda yang baik, nah, orang pun mari. Ataupun sebaliknya, bahaya juga. Nabi kata apa? Siapa dia pula pergi buat benda yang tidak baik, orang ikut dia pula boleh dosa seperti apa yang telah dianjurkan oleh orang itu. Kita kata ini satu perkara yang cukup berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini asalnya dalam Sahih Muslim, kemudian diriwayat oleh ulama-ulama yang lain. Maka kita kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita, bila tengok ada keperluan, jangan tangguh, segera. Kita ni kadang-kadang banyak berdalih dah. Bila tengok orang miskin belah rumah kita bukan nak pergi tolong, kita duduk ngepek pula. Tok wakil gimana? Duk marah tok wakil dia. Tok ngulu pergi ke mana? Sini panggil tok ngulu. Jaga kaki. Jadi tak usah duk marah orang. Kita tengok jalan rusak, tak usah duk marah siapa-siapa. Pergi ambil batu tambur. Besar ke tak besar boleh pahala? Besar. Kita mari masjid tengok orang tinggal sapah. Kalau kita mengepek, sapah tu naik masuk dalam tu sapah sendiri ke? Nah, kita kata basah sungguh. Dah lah berhenti di masjid, tinggal pempoh anak pula duk marah mengepek pagi-pagi gelap. Basah tak erti sungguh. Lah. Kalau kita marah pun, orang tinggal sapah tu duk mana dia? Lainlah kalau kita tengok dia mari tok situ, boleh panggil dah. Mari main. Lagu ni kau cara, bolehlah kita nasihat dia. Ni orang sudah tidak ada, apa kata kalau kita pergi, tengok ada sapah sini. Tengok ada kayu tengah jalan.
Tengok ada lubang sini, kita kata alhamdulillah, hari ni Allah SWT nak beri sedekah kepada aku, nak beri pahala. Ambil letak letak siapa? Ini dia panggil sedekah ni tuan-tuan, para jemaah sekalian. Kita duk nampak bila sedekah fulus. Bila sedekah duit. Banyak lagi sedekah, dia panggil sedekah, ada satu program tajuk dia sedekah tanpa wang. Sedekah tanpa duit. Banyak. Ingat ke tidak kita hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut tentang salatul duha. Nabi kata apa? Kullu sulama min ibni Adam sedekah. Setiap sendi kita ni sedekah. Setiap sendi sedekah. Maknanya bila kita bangun tidur pagi, tengok sendi kita bergerak, mata kita berkelip, tangan boleh bergerak, patutnya setiap sendi ni mengikut dalam kitab kata manusia ni ada 360 sendi. Kalau 20 sen satu sendi, berapa kena bayar? Acuk kira nak dengar. Mana ahli matematik ni? Berapa? RM70. Kira 20 sen kali dengan 360. Degah je kau tahu. Toke saja sini ni. 70? 70? Khilaf pula dah. 70 ni? 72. RM72 sehari kena derma. Nak bayar tol sendi kita. Ada duit? Kita pergi muka ikan boleh 50 ya. Nah, pergi ke laut boleh. Tak makan apa, kau nak bayar tol lagi. Nabi kata, semua benda tu sedekah berlaku. Amrum bin ma'rufi sedekah. Kita suruh orang buat benda baik, sedekah. Kita suruh benda larang benda mungkar, sedekah. Yang pentingnya sedekah itu pelbagai. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kamu syukur, sedekah nak bayar kita punya sendi, cukuplah dengan kita semaya 2 rakaat duha. Bayar ke tak bayar kita tu duha ni? Tu sendi? Bayar? Tak apa nak jawab. Dia kata ustaz, kita bukan tak nak jawab. Tapi kalau jawab ke takut riak pula dah. Orang kata, nak menyohonya. Maya tu apa royak korang pula dah. Kalau rasa takut riak, jangan jawab. Ia nak bimbangnya takut tak ada. Itu bimbang tak? Bimbang ke tak bimbang? Dia kata, ustaz sebenarnya kita nak jawab, tapi memang tak ada semaya tu. Tak ada sibuk. Sibuk dengan orang panggil ke, sibuk dengan nak pergi kerja. Maka kita cuba letak dalam kepala kita ni, para jemaah sekalian, kita letak iaitu agenda besar sedekah setiap hari. Boleh? Untuk apa? Untuk menyatakan kesyukuran tubuh badan kita ni sihat. Jangan pula ayah kata, saya tak sihat dia ustaz, nak Tuhan juga. Tuhan, lama dah sihatnya. Tak? Hak maya duduk gitu. Berapa lama dah? Tak dengar dah? Tengok. Pakak bersalah lah tu. Tapi hak dengar lama dah. Berapa lama dah gitu? Setahun. Baru setahun. Hak semaya molek 70 tahun dah. Macam mana kita tak mau sedekah? Maka kita kata, kita jangan nampak kecil ujung ni. Kita nampak hak asli, hak besar. Baiklah para jemaah sekalian, Allah SWT sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Allah kata apa? الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. Orang yang bagi nafkah harta dia malam dan siang. Ayat ni dia tak kata malam atau siang. Tak, dia kata bil laili wan nahar, malam dan siang. Maknanya kita kena sedekah 2 kali sehari. Mari semaya subuh, tabur sekali. Mari maghrib, tabur pula. Pasal al-laili wan nahar, malam siang. Maknanya kena 2 kali. Dia kata ustaz saya setiap kali Jumaat itu seminggu sekali. Dalam Quran ni kata malam dengan siang, maknanya hari-hari. Kau ada malam seminggu sekali? Ada? Tak ada. Dia kata banyak. Jangan banyak. Letak setakat mampu. Bulan Ramadan baru ni PKP.
Masjid tak ada lagi. Ada orang hok sedekah setiap hari, masya-Allah, dia buat tabung di rumah dia. Ini dia tanya hukum. Dia kata, "Ustaz, boleh pahala ke tidak saya?" Kata macam mana? Contoh, dia kata dia buat tabung khas. Biasanya kami ni bila pergi masjid, nak semaya tarawih, kita akan masuk dalam tabung. Habis bila kita duduk PKP di rumah ni, malam-malam nak solat tarawih, kita niat ni tabung masjid. Oh, masuk. Boleh pahala? Kata boleh. Dengan niat yang kita ada, insya-Allah boleh. Dia kata nanti lepas PKP ni saya nak pergi serah ke orang masjid. Ada ke siapa masjid kita lagi ni? Ada? Ada. Dia mari. Holo ke bendahari ke ataupun dia senyap-nyap masuk dalam tabung. Dia kata ni hak niat untuk masjid. Di pondok kita lepas pada Ramadan tebar siapa penyata bank. Anak ingat boleh sejuta. Kata sejuta adalah. Buka-buka tengok RM1 hak banyaknya. Rupanya dia tak pergi masjid, dia masuk dalam tabung. Kita kata bagus juga PKP ni. Kalau tidak tak siapa kita. Itu hikmat di sebalik PKP nama dia. Anda kata apa? Yang pentingnya lail nahar. Malam siang. Maknanya pagi bui, malam bui. Sirran wa alaniyah. Secara rahsia, secara terang-terang. Bilakah kita nak bagi sedekah secara rahsia dan bila kita patut bagi sedekah secara terang-terang? Dua-dua tu ada kelebihan. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyi bagi senyap-senyap, itu baik. Maka di sini para ulama kata dua keadaan, dua suasana. Contoh, kita nak bagi sedekah ke orang miskin dalam kampung kita. Kita pula tidak YB, tidak apa-apa. Kalau YB bagi senyap-senyap, orang kata tawak kerja. Nah, paksalah YB ni hari-hari sengih muka di Facebook. Nah, bagi berah lah, bagi hadiah ke orang. Biarlah, jangan capu hari kerja dia. Kita tidak YB ni cara kita. Bila orang miskin, orang-orang yang kita nak bagi derma, contohnya keluarga kita, anak-beranak kita, yang miskin, kita pergi senyap-senyap rumah dia, hantar berah, hantar makanan. Itu yang terbaik. Sebagaimana yang dibuat oleh cucu Nabi, nama dia Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Cucu Nabi ni nama Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Dia bagi sedekah siapa orang tak tahu. Malam-malam orang tengok dia ni bisnes kuat, kerja kuat, tapi tak nampak nah dia bagi sedekah. Orang dia ingat ke pasal jadi saya ke duit. Rupanya ni cara dia. Malasnya orang tidur belakang, dia pikul gandum, pikul makanan, pergi letak di tangga orang miskin. Ana duk mikir, tak kira lah orang miskin ni pakai senyum, tengok pagi esok, alhamdulillah ada makanan, ambil buat naik. Sepatutnya satu malam kita tunggulah bawah tangga rumah tu dak. Nampak orang pikul letak mari pegang, mu ni hatu ke jin ke orang. Tanya khabar kok sekali. Tak tanya ni pakai alhamdulillah semua ni boleh makan ni senyap. Sehinggalah dia meninggal. Mati. Bila dia mati radhiyallahu anhu, lepas pada dia mati seminggu, kedengaranlah rumah orang pakai miskin di sekitar ni. Sini budak-budak menangis tak ada makanan, sini menangis tak ada makanan. Katanya banyak buah rumah yang kelaparan dengan sebab tak sampai makanan. Bantuan tak sampai. Barulah pecah rahsia yang duk pikul barai-barai malam-malam pergi letak di tangga orang miskin, cucu Nabi. Masya-Allah tabarakallah. Orang mandi mayat dia, gosok atas belakang, berkutu atas belakang. Tuan-tuan boleh bayangkan muka cucu Nabi mesti comel orang. Dah. Tapi berasak, apa ni orang panggil kasak atas belakang. Orang hok mandi mayat tanya anak dia, kenapa ayah ni sakit kulit ke? Dia tak ada bunyi. Lepas dia mati seminggu, baru dapat rahsia. Hak dia bagi sedekah malam-malam ni dia orang tua dia. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan kena ingat. Baik. Kategori yang kedua, maknanya kalau kita nak bagi orang miskin, bagi secara senyap-senyap, itu yang terbaik. Dalam hadis Nabi SAW sebut 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah naungan pada hari tidak ada bayang pada hari kiamat. Salah satu daripadanya siapa? Orang yang bagi sedekah
dengan tangan kanan dia, tangan kiri tak tahu. Maknanya rahsia. Kalau dia ke penceramah sedap, dia kata tak sewi tangan kiri tahu senang ya. Jangan berduit sekali. Berduit sekali, tahu habis orang tong jatuh dia tu. Bukan cakap tangan kiri, pakai kaki pun tahu dia tu. Dia gogak dah. Sekarang ni tak bunyi apa, dah sengah masuk dalam tu. Tama-tama kalau masuk kau account pula kau tak bunyi. Kan? Nabi sebut 7 golongan salah satu daripadanya kumpulan yang bagi sedekah secara rahsia. Tuan-tuan ingat, kemana kalau kita tidak ada keperluan nak bantu orang miskin, tak sudah ambil gambar apa lah. Bagi senyap-senyap. Baik. Bila ke patut kita bagi sedekah wa'alaniyah secara terang-terangan? Contohnya, bila kita nak buat masjid. Kita nak sudah dawai kita ni. Kau tahu saya sudah? Nak suruh hari kapur ni sudah kau nak suruh orang luar? Ini soalan dia. Setengah orang ni, dia kata biar siapa-siapa pun tak. Dia buat lah, saya balas orang lain lah mari buatnya. Kita nak suruh orang kita buat. Betul tak? Sebab ni peluang kita nak menambahkan kita punya saham. Kau macam mana? Maka kalau kita nak buat benda yang nak menggalakkan orang sedekah, maka kita patut kita iklankan. Alhamdulillah, untuk menyiapkan masjid kita ni ahli kampung kita ni, orang ni bagi 500, orang ni bagi 1000, orang ni bagi 5000. Jadi bila tengok, oh Masya Allah, dia ngaku sama tarah ni. Sama-sama ahli perniagaan, sama-sama cikgu, sama-sama askar contohnya. Tak kira dia boleh 5000, aku tak boleh 5000. Mana orang lain pun naik semangat juga. Itu dia panggil, maknanya kalau kita bagi sedekah kerana nak menggalakkan orang lain ikut kita, nak menggalakkan orang lain supaya berlomba-lomba pakai sedekah, maka elok dizahirkan, diberi secara terang-terangan. Tapi kalau hak senyap-senyap, tak sedap cakap dengan orang. Kecuali zakat. Zakat kena istihar. Contohnya kita ahli perniagaan, kita berniaga zakat. Eloknya tuan-tuan kedah, supermarket ke anak market ke apa dia dalam kapur dalam qaryah kita ni, dia istihar. Alhamdulillah, hari ni kedai kami telah membahagikan zakat kepada asnah dalam kawasan kita ni. Orang-orang miskin dalam kawasan 50 orang keluarga telah disampaikan zakat. Barulah kita semangat. Manakala kita pergi beli di kedai dia, beza sikit. Allah, kedai ni, kedai lain 80 sen. Dah. Kedai dia ni RM1. Tapi terbayang tak muka kita ketika dia bagi zakat tadi? Nampak ke tidak? Tak apa, beza sikit pun. Duit ni akan turun ke tabur masjid, akan turun ke rumah orang miskin, akan pergi ke tempat anak yatim, akan pergi kepada fisabilillah. Maka kita rasa jiwa kita lebih tenang untuk membeli di tempat yang kita nampak zakat dia sampai ke mana. Oh, dia kata zakat kena bagi ke kerajaan. Dalam produk kerajaan ada sebahagiannya boleh kita bagi sendiri. Tahu kan? Mana kita pergi pejabat zakat, kita kata dia ada peruntukan setengah negeri 25% dia bagi. Mana kita bagi RM100, RM100,000, kita boleh ambil RM25,000 untuk kita agihkan sendiri di tempat kita. Itu ada peruntukan. Jadi tuan-tuan kena kira ya. Malah saya pakai seguh, ikutlah terpulang. Tapi kalau kita boleh bagi dalam kawasan kita, dalam masyarakat kita, depan mata kita, kita nampak orang miskin terima, lebih tenang tak tenang? Lebih tenang hati kita sebab sampai selalu tangan dia. Kita nampak sengih suka orang miskin dah. Petai kari tukar baju dah. Tak dia pakai baju buruk, lusuh. Dan macam hak Nabi, mari puak-puak muda tadi, mari dengan baju yang akhir kali Nabi kita bagi pakaian-pakaian yang telah dikumpul secara derma kilat. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu Allah Ta'ala sebut pada kita, apa kita dapat? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah kata bagi mereka pahala yang di sisi Allah, mereka tidak ada takut dan tidak duka cita. Apa yang kita takut? Tanda tuan-tuan. La khaufun alaihim, mana kita tidak takut. Kalau kita banyak sedekah, bila kita banyak ibadat, banyak amalan, nak mati kita tidak takut. Sebab insya-Allah dalam risalah yang saya bagi ni, bagi dah. Tajuk dia istiqamah. Coba bagi ni. Bagilah risalah ni. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut,
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tengok dalam risalah kita surah Fussilat ayat 30, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, dia telah yakin, dia telah mengucap Rabbuna Allah, mana dia mengucap Tuhan aku ini Allah. Islam dia. Lepas pada Islam apa dia buat? Tsumastaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di atas jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dia nak mati, apa jadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun dari langit. Mari duduk bisik kita. Alla takhafu wa la tahzanu, wahai saudara, mu jangan takut. Mu jangan takut mu nak mati. Kita hari ni takut mati ke? Tak takut. Takut ke tak takut mati? Takut. Pasal apa takut? Takut duduk sorang dari kubur. Dulu belum mati, nak pergi kubur sorang takut. Betul? Lepas mati, duduk sorang dalam kubur. Takut juga? Tak, kita bukan takut. Kita takut amalan kita tidak ada. Tapi bagi orang yang istiqamah, sedekah dia apa banyak dah, amalan dia banyak, la khaufun, malaikat mari bisik kita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, mu tengok tempat duduk kamu di syurga, pap dia buka hijab. Ketika itu orang nak mati, senyumnya muka dia, sebab dia nampak di mana tempat duduk dia di syurga. Masya-Allah. Walahum yahzanun, dan dalam ayat istiqamah ni kata alla takhafu wala tahzanu, mu jangan duka cita, tak seduk mikir ke anak-anak kamu, insya-Allah. Mu tinggal anakmu, kalau masih kecil, anak yatim, kalau sudah besar, anak yang sudah besar, mu tak seduk takut, mereka ada Allah yang menjaga. Masya-Allah, tabarakallah. Inilah maknanya kalau kita sedekah itu banyak sekali yang akan beri pulangan kepada kita para jemaah sekalian. Kerana itulah sedekah ni Allah Ta'ala gambarkan satu gambaran yang cukup mantap. Dalam surah Al-Hadid Allah kata apa? Man zallazi yuqridullah, siapa di kalangan kamu yang nak beri hutang kepada Allah. Kita ni kalau kawan kita hak kaya, mudah senang bahasa, mudah kira. Sekali-sekala dia terdesak duit, minta nak berhutang, kita bagi tak bagi? Mudah nak bagi. Dia ni Masya Allah ni, kalau dia kata seminggu kat seminggu bagi atas selalu. Nah, kalau dia janji sebulan bagi bayar, kita akan bayar. Maka kita kenal Allah Ta'ala yang maha kaya, Allah SWT yang maha berkuasa, Allah SWT yang maha menunai janji. Tiba-tiba Tuhan kata man zallazi yuqridullah, siapa di kalangan kamu yang nak bagi hutang kepada Allah. Kita tentu kita yakin hutang ini mesti dibayar. Yuqridullah qardan hasana, dia panggil qardul hasan, mana hutang yang baik. Apa nama hutang yang baik? Hutang tanpa faedah. Kalau bagi hutang ambil faedah, itu riba nama dia. Kita bagi hutang dengan Tuhan ni tak ada riba. Dia panggil hutang tanpa faedah, maka Allah SWT akan bayar kepada dia, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah kata aku akan gandakan pahala balasan yang begitu besar. Jadi bila Tuhan bagi kepada kita, dia nak beri apa? Yang nak berhutang dengan kita siapa? Allah. Yang kita kenal Allah ni maha kaya. Allah Ta'ala tidak perlu pada duit kita, tapi makna hutang ini artinya aku nak bayar kepada kamu dengan bayaran yang begitu ganda, yang begitu besar. Maka kita yakin. Karena itulah orang-orang yang yakin, orang-orang yang mempunyai kemampuan yang kuat, mereka ini akan beri kepada Allah Azza wa Jalla derma, infak, tak sayang-sayang duit dia, sebab dia tahu dia akan dibayar. Baik. Bila kita bagi pada orang, kita kena beri dengan cara yang baik. Tanda tuan-tuan, ada 3 cara, iaitulah Allah Ta'ala suruh beri dengan cara kita ikhlaskan kepada Allah. Beri bukan kerana riak. Satu. Yang kedua, benda yang kita nak beri iaitulah perkara yang baik.
Jangan pula bagi ni lama dah ni, benda ni makan ni tak habis ni. Dia sedekah orang. Tu dia panggil sedekah kita tak si. Darjat dia tak sama. Ataupun benda hak tidak halal, jangan sedekah. Tuan-tuan kena ingat satu kumpulan nama dia puak-puak Quraisy. Orang Quraisy ni waktu dia bina Kaabah, kita pergi Mekah ni, ingat ke tidak? Kaabah kita 4 segi, lepas tu ada kepala bucu roti so. Ya, dia panggil apa tu? Hak bulat tu nama apa? Lama tak pergi Mekah tak ingat. Kaabah 4 segi, lepas tu bulat tengah. Nama dia apa? Hijr Ismail. InsyaAllah boleh pergi pula. Jawab betul. Amin kata. Lepas PKP ni kita pergi. Dah. Pasal apa jadi Hijr Ismail? Sebab apa? Banyak sebab tu. Sebab yang pertama, waktu Quraisy bina Kaabah, dia tak cukup duit. Tuan-tuan kena begini. Asal Kaabah ni, dia panjang gini, lepas tu bulat macam kepala roti. Roti bata tu. Gitu duduk dia. Oleh kerana Quraisy tak cukup duit, dia kerak. Kerak buat 4 segi, hak depan ni dia tanda bulat gitu. Ketua pembinaan Quraisy, dia ceramah kepada puak Mekah, mu jangan bui sedekah untuk bina Kaabah ni harta-harta yang tidak halal. Daripada perjudian jangan, daripada harta pelacuran jangan, daripada harta-harta menunjung tak mau. Orang kafir putih basah. Nak buat masjid jangan sedekah tak baik. Yang ada orang mari bisik dia tu, ustaz, saya nak buat masjid ni boleh saya nak sedekah dengan duit haram. Kita kata tak boleh. Orang kafir pun tak terima, tak kira saya terima. Tapi duit haram tu buat apa? Duit hak tidak halal lah. Macam hak riba bank kau apa tu. Boleh kita guna. Kita buat jalan raya, buat hak untuk lalu orang ramai tu betul boleh. Tapi nak buat binaan masjid lah. Maknanya itu dia panggil syarat yang kedua. Harta yang kita nak sedekah tu mesti daripada harta yang baik yang kita dapat. Sama ada kita kerja daripada gaji kita, sama ada kita buat kebun hasil tanaman kita, ataupun kita pergi ke laut hasil daripada ikan kita, ataupun apa saja hasil perniagaan yang baik, itu dia panggil syarat nak sedekah mesti daripada harta yang baik. Syarat yang ketiga, tanda jangan mengungkit pemberian. Ini besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 262, tanda tuan-tuan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah kata apa? Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang nafkah harta dia, thumma la yutbi'un. Kemudian dia tidak ikuti, lepas dia sedekah orang, diikuti dengan mannan, mengungkit. Dan juga azab, menyakiti orang tu. Kalau dua ni tak ada, dia sedekah dengan ikhlas, tidak mengungkit, tidak menyakiti, barulah dia dapat lahum ajruhum inda rabbihim, mereka ini akan dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang kita kena ikut. Ni ada setengah kita ni kadang-kadang para ulama kata apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut summa. Tengok dalam kalimah bahasa Arab ni, tengok dalam surah Baqarah 262 tu, dia panggil ini ilmu tadabbur. Alladzina yunfiquna amwalahum thumma la. Bahasa Arab kalau kata summa maknanya kemudian. Tidak syarat kita sedekah apa kita ungkit lalu. Tak jadi. Mungkin tak berlaku lagu tu. Biasanya waktu sedekah tu kita ikhlas. Kita tolong kan? Ikhlas tak? Masa tu ikhlas. Budak ni miskin. Kita pun tolong bagi duit. Mu pergi sekolah. Habis sekolah rendah, ambil duit, pergi menengah. Habis sekolah menengah, ambil duit, masuk universiti. Berapa tahun? Daripada rendah 9 tahun. Menengah 5-6 tahun pula. Masuk universiti 4-5 tahun. Berapa tahun? Campur 12. 12 campur 5. Berapa?
17. Mana dekat 20 tahun, tiba-tiba budak ni habis universiti boleh kerja. Buat balik main kereta masuk kapal. Kita tua dah masa tu, dia tak apa cek. Tak apa kenal. Lalu mari. Tak berhenti. Kita bercakap pinggir mari. Bahasa budak. Tak kenal body. Aku tolong dulu tu. Sudah. Setelah berlalu berapa tahun? 20 tahun. Pahala berkembang. Cukup 20 tahun, ungkit, habis. Down, hancur kita punya pahala kerana ungkitan yang telah dibuat. 20 tahun, ya. Subur pahala kita 20 tahun, tiba-tiba runtuh. Macam kita juga, bangunnya comel 20 tahun. Sekali mari tsunami, hancur lebuh habis. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut bandingan orang sedekah ni, diikuti dengan ungkit, seperti batu licin, disirami oleh air hujan yang lebat. Tinggal ke atas batu? Kosong, tak ada apa. Itu dalam bandingan ayat Al-Quran. Maka menyakiti ni ada dengan lidah, ada dengan perkataan, dan ada juga dengan hati. Kita tengok orang ni tenang balik lepas pada kita dulu, kita sakit hati dia, tapi kita tak bunyi suara, insya-Allah itu tak hilang pahala. Sebab kita tidak mengungkit, orang tu betul tahu. Tapi bila kita kata dengan lidah kita, Allah dia ni tak kenal body budak ni. Dah, cekak pinggir kita. Dia tak kenal. Mungkin kalau dia kenal pak cik dia berhenti, tapi biasalah masuk kampung. Maka kerana itulah sebagai ulama salaf kata, tuan-tuan tulis kata-kata hikmah ni. Tulis pakat sebar-sebarkan supaya motivasi. Dia kata apa? Iza stana'tum sani'atan fansuha. Allahu akbar. Kalau kamu buat baik kepada orang, kamu lupakan dia. Kalau kita buat baik ke orang, kita lupa. Kalau siapa orang tu mari, Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Apa benda? Saya boleh mengaji, boleh masuk EU, boleh kerja ni. Pak Cik lah dulu tolong waktu tu saya nak pergi sekolah, 3 kali berhenti tengah jalan. Cabut selipar, cabut tapak kasut. Berhenti ikat pula, pergi pula. Hei, tak ingat tu. Tak apalah, tak ingat pun saya ingat. Itu sepatutnya kita. Ni cekak pinggir dah. Aku tolongmu, habis, pahala hilang. Kalau kamu buat baik kepada orang, kamu lupakan dia. Supaya kita tidak mengungkit. Wa iza usdiyat ilaikum, kalau diberi kepada kamu kebaikan, fala tansauha, jangan melupa. Ingat, kalau orang baik kita tak lupa dia. Kalau kita baik orang, kita lupa. Supaya kita tidak mengungkit. Kita tak ingat dah. Kita serah ke malaikat yang tulis. Tapi zaman kita ini tak apa nak percaya ke malaikat. Kita sendiri nak tulis. Tulis mana? Pandai belakang ke sini. Nah. Tahu belakang. Sakit gigi pun Facebook tahu. Dah. Semua orang tahu. Ini kata-kata hikmah sangat besar. Manakala kita buat baik pada orang, kita lupakan dia. Kalau orang buat baik pada kita, jangan lupa. Tapi hak kita sebaliknya. Nah. Hak kita buat baik ke orang, lupa tak lupa pas bila. Hak orang baik kita, mudah pula lupa. Dia buat baik 20 tahun kita. Sekali dia salah, dia oleh hak tu. Dia oleh hak salah tu. Hak baik-baik tu lupa habis. Kita kata ini bukan manusia yang baik. Maka para jemaah sekalian, kerana itu dalam surah yang kita baca pagi Jumaat, hal ata 'alal insan kan. Dia kata apa ni? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ingat ada ayat tu? Kau tu email ya, ingat. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak minta balasan dan tak minta terima kasih. Itu patutnya. Kita ini kalau kita beri makan ke orang, berapa kerja kena buat? Banyak kerja kadang-kadang tu tak. Siapa 3-4 kerja baru keluar makannya. Mula-mula siapa tengok ada sejadah. Mana tu Ustaz? Maya ajak tu. Sudah maya ajak, lepas awas sebeh pula dah. Sudah dua. Tu baby pula dah, masya-Allah tengah hari. Cukup pula tu. Lepas cukup baru keluar makannya. Tak kira lah makannya minum ke apa. Mana lambat nak boleh makan. Patutnya kita bagi makan pada orang yang makan. Pasal tu dalam sunnah Nabi SAW, bila kita pergi makan rumah orang, kita kena doa ketua dia. Tak payah disuruh. Tak payah kata doa kat lah, kita sendiri doa. Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makanan yang baik kepada tuan rumah ni
dan berilah minuman yang baik pada mereka. Ya Allah, rezekilah pada mereka yang baik. Patut kita doa. Tak payah dia minta. Ni kita kena minta baru doa. Tak, itu pun bukan semua orang doa. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil adab kita bersedekah. Maka para jemaah sekalian, bila kita mari kepada kita hari ini, harta kita banyak. Banyak ke sikit harta kita? Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tanya para sahabat dia. Dia kata, "Hei para sahabat, siapakah orangnya di antara kamu ini orang yang harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia?" Gua nak kalau kita orang tanya kita, siapakah harta orang lain lebih kita sayang daripada harta kita? Kita jawab kan? Ada ke tak ada? Harta orang lain lebih kita sayang daripada harta kita. Ada ke tak ada? Jawab nak dengar. Tak ada. Mana harta kita, harta kita. Betul. Nabi kata, tengok dalam hadis yang sahih, Nabi kata, yaqulu ibnu Adam, anak Adam ni suka bercakap, dia kata mali, harta aku. Harta kita betul-betulnya duk mana? Tanda tuan-tuan. Harta kita yang betul-betul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala fa'afna, apa yang kamu makan hak sudah jadi baja, tu hartamu. Wa ma labisa fa'abla, apa yang kamu pakai yang sudah lusuh, tu hartamu. Wa ma tasaddaq, wa ma qaddamtu, apa yang kamu sedekah, tu harta kamu. Tuan-tuan kena ingat, selagi harta ni tak keluar daripada milik kita, tak keluar daripada simpanan kita, maka itu masih lagi bukan harta kita yang sebenar. Kita hanya penjaga kepada dia. Bila nak jadi harta kita, makan, pakai, sedekah, baru jadi hak kita. Tanda. Kata Nabi, wa ma siwa zalik, lain daripada hak tu, huwa zahibun, dia pergi, harta tu tinggal kau kan. Jadi lain dah ni kita nak pandai ni. Kita nak suruh harta kita jadi hak kita ke tidak? Jawab tuan-tuan. Nak harta kita jadi hak kita ke hak orang? Tak apa nak jawab lagi tu. Kurang motivasi lagi dia. Nak jadi hak kita? Masuklah tabur banyak-banyak. Berapa lagi tak sudah bangunan kita tu? Berapa lagi? 10 ribu. Allah, 10 ribu pada malam ni pakai jadi lalu dah ni. Pakai sudah lalu dah. Klik kita tengok dalam akaun berapa ada. Ada setengah pakcik dia nak bagi kita sikit lah, tanah. Dia kata ustaz tu sikit tu dah lebih banyak lagi. Kata dalam bank tu orang belakang tu. Hak saya dia kata. Kata dak hak saya, hak uji dekat ni. Hak lain tu hak orang. Supaya hadis Nabi saat ni. Nabi kata hakmu, hak kamu makan, kamu pakai, hak kamu sedekah, itu hak kita sudah jadi milik kita. Hak lain tunggu jadi hak orang. Enggak dia tu jadi hak orang, apa anak kita juga, kita tak kata anak kita. Seorang pakcik-makcik ni meninggal dunia. Cuma kita tengok dia, Masya Allah, tabarakallah, baik, suka infak, suka derma, suka bagi jamu makan, sentiasa. Bila dia mati, sunyi sepi. Lepas pada berapa minggu dah mati, barulah bunyi anak dia tanya khabar. Dia kata, kita rasa nak buat makan-makan sikit, sedekah ke mak, boleh? Kita kata, Masya Allah, orang tua ni dia tahu. Hak jadi harta dia, bukan hak dia tinggal pesaka. Hak dia tinggal pesaka kepada anak-anak, belum tentu jadi hak dia. Betul ke tidak? Anak jumpa seorang anak mari pondok. Dia kata, Ustaz, kata nak dijumpa, kata sila masuk. Dia kata, macam mana tanda anak-anak sayang ke ibu? Mak dia baru meninggal. Kata tanda anak kita sayang ke ibu, sebagaimana sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, apakah tanda bir anak-anak boleh buat kebajikan kepada ibu bapa yang telah meninggal? Apa yang kita boleh buat? Maka Nabi SAW bagi tahu dia, kamu boleh doa untuk dia, kamu boleh sedekah untuk dia, kamu boleh tunaikan kehendak dia, hak dia, mak dia siapa waktu hidup. Kita tunaikan wasiat dia.
kita bantu kawan-kawan ibu bapa kita yang miskin, yang kita hubungi silaturahim dengan keluarga melalui mak ayah kita, itu tanda anak buat kebajikan kepada dia bapa lepas pada dia mati. Alhamdulillah, dia kata keluar sampul mari tok sini. Dia kata ni bahagian saya, pusaka yang saya dapat. Anda tak ingat ayah ke mak. Jadi saya nak pulang balik kepada dia. Ambillah ustaz, tolong letak wakaf di bangunan-bangunan hak mana yang kita buat di pondok ni. Kita kata masya-Allah, insya-Allah pahala ni Allah Taala taqabbal, Allah Taala kabul. Pahala kepada makmu, kata yang ibarat orang tua kata sejuknya perut ibu mengandung kalau jumpa anak lagu ni. Nak hantar balik duit ke mak tak mahu. Sebab dia kata tak apalah, saya ada duit lain. Ni setengah orang ni masya-Allah tabarakallah. Orang nak beli tanah. Satu kumpulan jual tanah, ni kan satu bucu tanah tak mau jual. Pergilah kita nak kempen, kenapa tak mau jual? Dia kata ni tanah pusaka ni kita nak ada lah juga kena-kena dengan pusaka ni. Hak gemulah bui. Kita kata kalau betul-betul saya ke gemulah, wakah jangan jual. Senyap tak jawab paksa dah. Dah lah kita minta nak beli tak sejual. Nah, akhir kali kita kempen gini lah. Betul saya ke mula? Ayo, betul. Betul ingat kayu? Betul. Wakah tak sejual. Dia terkanyak ingat ke? Ingat. Tanah kita nak beli, kena irung gini tanah pasal sekumpulan tak sejual semata-mata kerana kita ingat kaya. Kata silap awak. Kalau betul saya kaya, wakah lalu. Untuk ayah dan untuk saya. Ni baru betul perjalanannya. Tuan-tuan kena ingat. Kata-kata hikmah, para ulama mengatakan, harta banyak mana kita bawa, kita tak boleh masuk harta kita dalam kubur. Betul ke tidak? Harta kita, boleh-boleh kubur. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata yatba'ul nas salasa. 3 perkara akan ikut kita pergi kubur. Hak pergi ikut kubur berapa perkara? 3 perkara. Yang pertama, keluarga dia. Tu bukan semua pergi. Hak dia balik pergi, hak tak dia balik hak duduk luar negeri. Yang kedua, maluhu, harta dia. Saya nak tanya tuan-tuan, harta kita ikut ke tak pergi kubur? Harta kita. Kita baru beli kereta comel. Kereta gapo hak comel lah ni? Hak comel besar tu. Hak boleh muat buah mayat. Kereta gapo? Alfa Wildfire apa nama? Kalau mati buh tak ada mayat atas kubur, atas kereta tu. Buh. Tak buh budak-budak ni. Jangan buh dia tu beratur nak naik takut. Padahal kereta ayah dia. Dia gibuh mayat ayah dia atas kereta hak masjid tu. Jalan kena pergi pintu sebelah takut cabut. Tu hak atas kita kubur tuan-tuan. Lepas tu tikasa, apa lagi? Bata, kain selimut ada. Kain selimut tak ada, kain tuduh ada tak? Kain tuduh. Orang panggil tuduh senduk apa? Orang kapal sini panggil tuduh apa? Tuduh mayat ni. Kau pakai tuduh mayat gitu ya? Tak ada istilah. Minta email. Tuduh ke apa panggil? Macam-macam, ada tuduh senduk, ada tuduh macam-macam. Kata tuduh kau hak betulnya tuduh mayat, betul. Mungkin tuduh mayat ke? Tu hak gi kubur. Nabi kata 3 hak gi. Keluarga dia, harta dia. Ana duk mikir kata harta tak gi juga ya Rasulullah. Tak gi juga harta kita. Kereta hak kita beli, tak naik demo. Patutnya bubuh ayah situ. Tak, ni kereta mula ni baru beli ni. Tak buih. Nu habis hak masjid tu. Kalau masjid hak kereta baru tak apa. Kereta masjid pun nak cabut pintu dah, bawa juga ayah dah tu. Yang ketiga hak ikut kita pergi kubur siapa? Amaluhu, amalan kita. Nabi kata 2 balik, tinggal 1. Keluarga balik, harta kita balik. Tika hak pergi. Bata hak pergi. Kadang-kadang ada lembek, tilam. Balik ke tak balik? Wah klik bola. Kilik, wah klik tak? Ada setengah orang tu pakai tinggal kubur dia kok. Tinggal sini lah dia tu. Wih kau orang gali kubur. Gitu ya. Yang pentingnya boleh kata balik. Hak tinggal bersama dengan kita dalam kubur tuan-tuan, siapa dia? Amaluhu, amalan kita yang tinggal dalam kubur. Subhanallah. Kalau kita tak banyak, bila kan dalam hadis Nabi kata, bila mari malaikat mari kau ni di kepala dia ada solat, mari kau ni ada sedekah, ada puasa, mari kau ni ada haji, mari kau ni ada sedekah, ada kawalan. Jadi kalau mari hak tak banyak nak macam mana?
Inilah yang kita perlu perbanyakkan. Nabi kita sebut dalam hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Nabi kata, takutlah kamu, buatlah tembok dinding kamu dengan neraka walaupun sebelah biji tamar. Maknanya sedekahlah walaupun sedikit, kalau tak ada banyak. Pernah satu hari orang mari jumpa Aisyah radhiyallahu anha minta sedekah. Aisyah kata, cuba cari apa yang ada di rumah kita ni. Cari-cari ada buah tamar sebiji. Nabi Aisyah kata, pagi. Pembantu dia kata, ya Ummul Mukminin, macam mana buah tamar apa nak pergi buah tamar sebiji ni? Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, tanya tuan-tuan, ini ayat motivasi bagi kita orang tak ada duit banyak ni. Dia kata Allah Taala kira dengan ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kiraan kita dalam bab dosa pahala bukan kira dengan kati, dengan pikul, dengan apa ni, kilo, tapi dikira dengan zarah. Apa dia zarah? Zarah nak kita terjemah apa? Biji sawi atau hok kecil. Maknanya kalau biji sawi apa kecil. Aisyah kata kalau nak timbang dengan zarah, sebiji tamar ni berapa zarah dah ada. Masya-Allah tabarakallah. Pada tu Nabi kata bisyiqqi tamrah walaupun sedikit. Maka para jemaah sekalian, setelah kita dapat motivasi yang besar, harta kita tidak boleh masuk bersama kita dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita dalam kubur. Boleh tunggu tak boleh tunggu? Insya-Allah para jemaah sekalian, alhamdulillah bagi orang yang ada harta, ambillah peluang. Ambil peluang, kita berbanyakkan sedekah kita, banyak faedah sedekah tadi. Kan? Faedah kita sedekah tadi banyak. Yang pertamanya, nak hilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Itu dia panggil fawaidus sedekah. Sebab tu Nabi sebut as-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda orang itu yakin dengan janji Allah Taala. Mana kita beri buta kepada Tuhan, Allah bayar. Itu yakin. Orang yakin orang boleh bersedekah. Ana kadang-kadang terkejut bila kita elan nak buat bangunan asrama pelajar ke, nak beli tanah ke, ada orang SMS mari. SMS masa tu WhatsApp tak ada. SMS masuk pagi. Dia tulis, dia kata alhamdulillah telah selesai transfer duit wakaf sekian-sekian banyak. Kita pun biasa pagi-pagi subuh ni tengok sekian-sekian banyak ke apa dia ni. Buka lepas mari subuh tengok 100,000 ringgit. Bukan rupi. Mesej balik ke dia. Tak apalah ustaz, tak. Ada setengah orang itu bila kita mesej balik, siapa tuan? Dia kata Allah Taala sudah tahu. Subhanallah. Allah Taala kenal dah dia. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Kita kata masya-Allah. Masih ada lagi orang yang in tubdu sadaqat fi ni'mahi wa in tukhfuha, orang-orang yang bersifat seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sedekah secara rahsia masih lagi wujud atas dunia. Mana yang pertama kita yakin dengan janji Allah, yang kedua kita hilangkan diri kita daripada sifat bakhil. Yang ketiga, Nabi SAW sebut dalam hadis tentang sedekah, Nabi kata seorang manusia itu akan duduk di bawah tahta zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Kita boleh berteduh di bawah bayangan sedekah kita pada hari kiamat. Kita tahu hari kiamat esok matahari tadnu syam yaumil qiyamah, duduk atas kepala kita. Lah ni matahari jaraknya kita berapa ribu kilometer? Kau tak ada dengar orang kata berapa? Berapa ahli sains kata? Jauh lah jarak tu. Dah, nak kita siapa kita kata. Tapi hari kiamat esok matahari dekat dengan kepala. Qadral mil. Kalau kata mil, sebatu. Tapi rawi hadis kata aku tak tahu. Mil ukuran ke mil dengan makna batang celok mata. Kalau celok mata orang perempuan tu ada 2 inci. Itu dia jarak matahari dengan kepala kita. Tiba-tiba Nabi kata seorang itu akan duduk di bawah bayangan sedekah dia pada hari kiamat. Masya Allah, hatta yuqda, sehingga selesai perbicaraan pada hari kiamat. Jadi siapa dia nak duduk bawah bayangan pada hari kiamat, sedekah. Salah satu lagi sedekah yang betul-betul hebat, sedekah sedekah yang secara sembunyi. Yang keempat, kita ambil 2-3 lah, 4 lah. Yang keempat, kelebihan sedekah jariah. Satu lagi dipanggil sedekah jariah. Sedekah yang berterusan.
Dia panggil wakaf. Mana kita buat bangunan yang kekal, itu dia panggil sedekah jariah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, di antara ciri-ciri manusia yang bahagia, tuannya mati, amalan dia tidak mati. Apa dia? Sedekah jariah. Sedekah jariah ni wakaf kita buat, kita duduk dalam kubur lama dah, tapi pahala duduk mengalir dalam kubur, online masuk dalam kubur. Masya-Allah tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, itulah beberapa kelebihan sedekah. Kalau kita nak cerita sedekah ni ajaibus sadaqat, panjang, terlalu panjang. Sana ceritalah satu cerita yang diriwayat oleh guru kami Syekh Atiyah rahimahullahu taala, di guru di Masjid Madinah. Dia kata sedekah ni, ada hadis dia kata, sedekah ini menghalang kita daripada mati tak baik. Mitatisu, mati dalam keadaan tidak baik. Satu hari orang ni berjalan. Dia berjalan sampai di tengah padang pasir, dia dahaga sangat-sangat. Tak ada tempat air. Dia kata di padang pasir ni dia ada satu macam lubang. Lubang ni biasa kalau mari hujan dia akan masuk air dalam tu. Dia ada air dalam. Orang pandai lah, orang-orang yang duduk di padang pasir dia tahu cerita. Bila dia pergi, dia masuk-masuk, masya-Allah tabarakallah, masuk ikut lorong dalam lubang ni sesak, tak boleh keluar. Dia kata mati dah lah aku. Kira tunggu nak mati lah, tak ada apa dah. Allahu Akbar. Tiba-tiba dia rasa dalam lubang, dalam gelap ni ada benda turun macam bekas air turun mari. Dia tarik mari, minum. Masya-Allah, ada susu dalam tu. Allahu Akbar. Susu dia minum. Selama 14 hari. 14 hari minum. Hari yang ke-15 tiba-tiba susu tak turun. Dia kata mati lah lepas ni. Tak ada susu mari. Rupa-rupanya keluarga dia duk cari. Dia kata ayah kita pergi sebelah ni. Cari-cari jumpa lubang. Pakat turun mari. Turun mari tengok. Orang tua ni tak mati duduk dalam lubang. Patutnya 2 minggu ni mati dah lah. Kan 2 minggu ni patutnya mati. Dia kata, bapak buat apa duduk sini? Dia kata, duduk tunggu, mau mari cari. Habis makan apa? Dia kata tak tahu. Setiap hari turun mari satu bekas mangkuk susu, aku duduk minum susu ni lah. Berapa hari dah? Anak dia kata 2 minggu dah tu. Habis hari ni tak ada susu. Kamu pula sampai. Apa sebab? Dia kata, kenapa hari ni susu tak mari? Dia pun tanya anak dia pula. Dia kata, apa yang kamu buat dengan unta yang aku beri kepada jiran? Jadi pakcik ni baik dia ambil satu unta yang ada susu, ataupun kambing yang ada susu, dia beri kepada jiran dia, mu ambil jaga kambing aku ni, mu minum susu tiap hari, keluarga mu, orang miskin. Jadi anak dia duk mikir, lepas 2 minggu ayah tak ada ni, mati dah orang tua ni, kita ambil semula lah kambing ni. Jadi hari yang ke-15 kambing ambil, susu tak turun. Masya-Allah tabarakallah. Inilah yang dikatakan, tuan-tuan boleh baca cerita ni dalam kitab Fi Zilali Arsyir Rahman yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Atiyah rahimahullah taala. Banyak lagi cerita-cerita pelik. Kalau kita nak cerita ajaibus sadaqah, namanya benda-benda pelik dalam sedekah. Ajaib lah benda-benda sedekah ni, wallahu alam. Yang pentingnya kalau orang banyak sedekah, insya-Allah dia tidak mati dalam keadaan yang tidak baik. Dia kata ada juga. Ni ada orang, bila kita cerita benda ni, ada pula orang tanya. Dia kata ada seorang ni aktivis NGO. Dia kuat bantu orang, tiba-tiba dia mati aksiden. Bukankah aksiden itu mati dalam keadaan tak baik? Kita kata pada zahirnya begitulah, dalam keadaan tidak baik. Tapi cuba tanya kawan-kawan dia, sebelum aksiden apa yang dia buat? Dia baru sudah bagi sedekah ke orang. Mungkin atas kereta, sebab sebelum aksiden itu dia sudah baca Quran. Kita tak tahu. Aksiden itu tak baik, tapi dia mati dalam keadaan baik. Jadi mati dalam keadaan baik ni sama ada mati dalam keadaan selamat, ataupun yang besar sekali, iaitulah mati dengan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang mati dalam keadaan baik dan mati dengan husnul khatimah, insya-Allah, dengan kita perbanyak sedekah,
sedekah ini menghalang kita daripada mati yang tidak baik, insya-Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.